Nujum Pak Belalang. Di negeri beringin rendang tinggal sebuah keluarga yang sangat kecil, iaitu Belalang dan bapanya Pak Belalang. Mereka ini hidup di dalam yang serba miskin. Walaupun kehidupannya diseliputi dengan kemiskinan dan kepapaan, dia tidak mahu berdikari dan berusaha untuk mendapatkan rezeki. Walhal anaknya iaitu Belalang menjadi pencari rezeki dengan melakukan berbagai-bagai pekerjaan di kampungnya seperti membasuh pinggan mangkuk, menggosok perahu, memanjat pokok kelapa dan sebagainya. Kesusahan yang ditanggung oleh anaknya ini seolah-olah tidak dihargai oleh ayahnya apabila ada beberapa orang kampung datang ke rumah Pak Belalang dan menyatakan rasa simpati mereka kepada Belalang. Namun, Pak Belalang tidak mengambil endah semua itu. Sehinggalah pada suatu hari, sekembali Belalang dari bekerja di kampungnya dengan merentasi hutan, dia terjumpa dua orang penyamun bernama Badan dan Nyawa. Kedua orang penyamun ini telah mencuri kerbau dan kambing milik orang kampung. Lalu Belalang berpura-pura menjadi anak jin untuk menakutkan mereka. Akhirnya, Belalang membawa kerbau dan kambing tersebut ke rumahnya dan meminta ayahnya supaya berpura-pura menjadi ahli nujum dengan tujuan untuk mengembalikan kerbau dan kambing tersebut kepada tuannya. Hal ini telah sampai ke pengetahuan Sultan negeri tersebut, iaitu Sultan Syahrul Nizam. Pada suatu malam, kedua-dua penyamun yang sama telah mencerobohi istana Baginda untuk mencuri mahkota dan harta Baginda. Baginda kemudian meminta nujum Pak Belalang untuk memberitahunya di manakah mahkota dan harta Baginda itu. Pak Belalang cuba untuk melarikan diri ke sebuah gua di Bukit Tunggal. Kebetulan pula, kedua-dua penyamun tadi berada di situ. Pak Belalang berasa gembira kerana telah berjumpa mahkota dan harta Baginda. Setelah itu, dengan rasa bangga, Pak Belalang menemui Sultan dan menyatakan di mana letaknya mahkota dan semua harta Baginda. Sultan kemudian percaya kepada kepalsuan Pak Belalang dan terus melantik Pak Belalang menjadi ahli nujum negara. Kehandalan nujum Pak Belalang yang seolah-olah berkebolehan mentafsir ini telah sampai ke pengetahuan negeri jiran, iaitu negeri Masai. Pada suatu hari, Raja Masai, menteri dan ahli nujum Baginda serta para pengawalnya datang menghadap Sultan Syahrul Nizam. Raja Masai mempelawar Sultan Syahrul Nizam untuk beradu kehandalan ahli nujum mereka dan mengemukakan beberapa teka-teki yang harus diselesaikan dengan mempertaruhkan negara masing-masing. Pelawaan ini diterima oleh Sultan Syahrul Nizam dan nujum Pak Belalang. Akan tetapi, Pak Belalang sekali lagi cuba untuk melarikan diri kerana tidak tahu jawapan pada soalan tersebut. Lalu Pak Belalang meminta anaknya pergi mencari perahu dan menyatakan bahawa mereka akan lari ke mana-mana. Belalang yang tidak sengaja naik ke perahu Raja Masai yang pada mulanya ingin mencuri perahu tersebut segera bersembunyi dan mendengar perbualan mereka yang berbual tentang jawapan kepada soalan teka-teki tadi. Setelah mendengar perbualan tersebut, Belalang terus membawa kabar itu kepada ayahnya. Sejurus kemudian, Pak Belalang bersemuka dengan ahli nujum Raja Masai dan berjaya memenangi teka-teki tersebut. Pihak Raja Masai tidak berpuas hati dan terus meletuskan kecurangan pada perjanjian yang telah sama-sama dimeterai. Raja Masai dan rombongannya telah menculik puteri si bujur sirih, iaitu anak anda kepada Sultan Syahrul Nizam. Sekali lagi, nujum Pak Belalang dipanggil untuk merisik di manakah gerangan puteri kesayangan Baginda. Kerana kejujuran Pak Belalang itu, dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala jua, dia telah dikurniakan tanda-tanda yang menunjukkan keadaan dan tempat puteri Baginda disembunyikan. Akhirnya, puteri si bujur sirih berjaya ditemui dan kebahagiaan bermula di situ.